Okay, so hari ni kita sambung untuk 4.4 intermolecular forces. So hari tu saya dah menerangkan explain sedikit berkenaan dengan intermolecular forces lah. So hari tu kita tengok balik intermolecular forces. Dia ada terbagi kepada dua, iaitu van der Waals forces dengan hydrogen bond, di mana untuk van der Waals forces terbagi pula kepada dua juga, dah ada daripada forces dengan London forces ataupun kita panggil sebagai dispersion forces. Okay, so hari tu saya sempat juga menerangkan faktor influencekan awak punya van der Waals forces, iaitu kita tengok pada size, tengok pada shape dan juga polarity. So hari ni kita nak tengok berkenaan dengan hydrogen bond punya faktor influence lah, faktor yang mempengaruhi hydrogen bond pula. Okay, tapi sebelum tu nak tengok dulu faham ke tak yang intermolecular forces yang exist between two pairs of molecules, sekiranya soalan bagilah. Okay, boleh begini. Balik, kita terangkan apa macam mana daripada proses terbentuk, macam mana London forces boleh terhasil. Hydrogen bond tu harapnya faham hari tu, dia mesti H yang ada bonded dengan FON. Lepas tu dia ada forces dengan FON yang lain. And then kita dah tengok faktor influence van der Waals forces. Dia directly proportional dengan RMM. Tapi sekiranya dia punya RMM dia comparable, kita tengok pada shape ataupun dia punya polarity. Okay, now kita nak tengok soalan, contohnya soalan tutorial. So what type of intermolecular forces yang boleh wujud between the following pairs? So sudah explain lah. Okay, so kalau A antara HBr dengan H2S, HBr dengan H2S, masing-masing ni boleh buat intermolecular forces apa? Ada jawab? Ada nak try? Okay Zikri, tak apa. Saya pun baru start. So, awak jangan bagi secara general van der Waals forces. Van der Waals forces ada, awak dah belajar terbagi pada dua, iaitu ada dipole forces dengan ada London forces. So dah spesifik lah. Untuk van der Waals forces kena spesifik sama ada dipole ataupun London forces. Okay, so kalau untuk HBr untuk dengan H2S, macam biasalah kan saya kata, awak kena pasti sama ada diorang ni polar ke non-polar. So dalam kes ni dua-dua ni both adalah polar lah sebenarnya. So bila dua-dua polar, ingat balik dipole forces hanya ada untuk polar molekul sahaja, tapi untuk London both polar dan juga non-polar ada. Semua orang ada London forces. Tapi untuk dipole hanya ada untuk polar molekul sahaja. So untuk HBr dengan H2S, memang sasar dua ni polar dan dua-duanya lebih prefer untuk nak buat, sebenarnya lagi senang, dia lagi prefer untuk buat dipole forces. So first thing yang explain tu, explanationnya adalah berkaitan, kena bagi tahulah HBr dengan H2S molecule both are polar molecule. So bila type of intermolecular forces yang wujud antara dua orang ni adalah dipole forces. Tu cara explain lah. Okay, kalau yang B, Cl2, nama pun Cl2, which is dua atom yang sama. Bila dua atom yang sama, dia ada dua elektronegativity yang sama. So sasar dia terus jadi non-polar molecule. Sama juga dengan CCl4. Kalau ingat balik CCl4 bila awak buat Lewis structure CCl4, awak akan dapat dia bentuk tetrahedral. Ingat balik tetrahedral adalah basic shape. Basic shape dia adalah basic shape. So bila basic shape dia akan juga jadi non-polar molecule. Ni kena ingat balik lah, basic shape kebanyakannya majority adalah jadi non-polar molecule. So ingat balik kalau non-polar dengan non-polar awak boleh buat, hanya boleh buat
London forces sajalah. So Cl2 dengan CCl4 boleh buat London forces saja. Okay. So kalau B pula. C antara NH3 dengan C6H6. Okay, C6H6 ni adalah benzene. Ini adalah organic compound. So dia adalah sebenarnya, sebab tak belajar lagi, saya beritahu je lah, dia adalah non-polar molecule. So kita tahu kat sini benzene adalah non-polar molecule. Tapi untuk NH3, kalau ingat balik, dia punya Lewis structure dia ada lone pair. Ingat balik, bila lone pair dia adalah non-basic shape. Non-basic shape sah-sah akan jadi polar molecule. Ingat balik. Beza, basic shape majoriti akan jadi non-polar molecule. Kalau untuk non-basic shape akan jadi polar molecule. So polar dengan non-polar boleh buat apa je? Diorang boleh buat intermolecular forces apa je? Saya pernah kena jawab. London forces je ataupun dispersion forces. Ya, ingatkan juga term dispersion forces. Nanti tiba-tiba soalan keluar dispersion force, apa benda pula dispersion force ni? So dia sama ada London force ataupun dispersion force. So kalau DCH4 bentuk tetrahedral, so dia basic shape. Basic shape dia adalah non-polar molecule. So non-polar molecule, so CH4 dengan CH4 boleh buat London forces sahaja. Untuk D pun dia boleh buat London forces sahaja. So saya tinggalkan E dengan F untuk cari kena pasti SO2 dengan I2 masing-masing polar ke non-polar. So bila SO2 polar ke non-polar, dia boleh buat intermolecular forces dengan SO2 yang lain apa? Macam tu je dah, kita kena pasti. Okay. Saya tinggalkan awak dua ni. Bukan untuk jawab. Carilah sendiri jawapan dia. Nak Google pun ada je jawapan dia. Dia maksudnya SO2 dengan SO2 yang lain. I2 dengan I2 yang lain. Bukan SO2 dengan I2. Beza soalannya. Okay, so itu berkenaan dengan van der Waals forces, types. Tadi last hari tu saya terangkan types, faktor influence van der Waals forces. Sekarang kita nak tengok faktor yang mempengaruhi hydrogen bond. Okay, so yang dia ada berkenaan dengan electronegativity dan number of hydrogen bond. So ingat balik, kalau electronegativity, lagi tinggi electronegativity dia, maksudnya lagi kuatlah sebenarnya hydrogen bond dia. Okay, number of hydrogen bond pun mempengaruhi jugalah. So kalau lagi banyak sesuatu molekul tu boleh hasilkan hydrogen bond, lagi banyaklah tenaga yang awak nak putuskan ikatan hydrogen bond tu, lagi banyak tenaga, sebab tu boiling point dia lagi tinggi. Okay, so kita tengok graf ni. Kalau perasan, kalau nampak H2O paling tinggi. Tengok dia punya boiling point H2O paling tinggi, diikuti oleh HF. Paling rendah boiling point adalah NH3. Ni ikut boiling point Tapi kalau ingat balik, saya dah pernah bagi tahu dah, F memang dia punya electronegativity memang paling tinggi. Patutnya bila boiling point pula, bila awak punya F awak atom dia electronegativity lagi tinggi, sepatutnya awak punya hydrogen bonding pun akan patutnya lagi stronger, betul? Betul. Tapi masalahnya kita tengok graf, kenapa H2O dia punya boiling point lagi tinggi compare dengan HF? Kalau fikir secara logik dia punya, secara generalnya, kalau lagi tinggi electronegativity dia, lagi kuat dia sepatutnya hydrogen bond. Lagi kuat hydrogen bond, lagi tinggilah sepatutnya lagi tinggilah boiling point untuk lagi-lagi untuk HF sepatutnya lah. Tapi kenapa pada graf ini tidak? Kenapa H2O masih lagi tinggi compare dengan HF? Ini kita nak tengok kenapa. Kenapa? Kita tengok kepada hydrogen bond. Okay, so kalau perasan, kalau ikutkan, semua akan increase boiling point sebab due to strength of van der Waals. Kita tengok selain pada ni, dia kata for hydrides, the increase of boiling point is due to increase of strength van der Waals forces as a molecular mass increase. Ingat balik, bila RMM meningkat,
Tengok bila RMM makin ke kanan ni merengkai, makin tinggi, makin kuatlah awak punya van der Waals forces. Yang ni selain daripada H2O, NH3 dengan HF, memang secara generalnya memang akan increase bila kekuatan van der Waals forces awak pun increase. Tapi beza untuk tiga makhluk, tiga benda ni, tiga molekul ni, NH3, HF dengan H2O. Boiling point diorang memang lagi tinggi daripada yang hydrides yang lain ni. Okey, kenapa? Sebab diorang ni hydrogen bond. Yang ni ada van der Waals forces saja. Ingat balik, memang hydrogen bond lagi kuat daripada van der Waals. Terbalik pula. Memang lagi kuat daripada van der Waals forces. Dengan syarat lebih kurang lah comparable lah dia punya molar mass. Sekarang ni molar mass dia lebih kurang lah sebenarnya. Okay, so kita perasan kat sini kenapa, bukan kenapa, memang sah-sah lah dia jumpa lagi kuat lah. Sebab tu dia yang kat belah sini, belah kiri ni semua dia punya boiling point tinggi compare dengan yang belah kanan bawah ni. Okay, kita nak tengok yang tiga orang ni pula. Kenapa tiga orang ni dia punya perbezaan boiling point dia berbeza-beza. Okay, so bila tengok macam ni, saya beritahu tadi, boiling point H2O lagi tinggi daripada HF. Tapi kisah logik sepatutnya HF, electronegativity lagi tinggi, boiling point is much stronger. So supposedly HF dia punya boiling point tinggi. Tapi kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begitu? Disebabkan dia punya proportionality. Patutnya kalau ikutkan polarity, ikutkan polarity, HF lagi tinggi lah. Kalau nampak tu HF lagi kuat dia punya polarity daripada H2O. Tapi kenapa boiling point dia berbeza? Kenapa? Sebabkan bilangan hydrogen bond yang boleh dibentuk ataupun terhasil untuk sesuatu molekul tu. Okay, tengok hydrogen bond ni water punya, ni water. Satu lagi molekul water, satu lagi molekul water, satu lagi molekul water. So kalau tengok water, dia boleh form lebih daripada 2. Tengok dia lebih kurang ada 4 hydrogen bond water boleh form. Kalau compare dengan HF, when you compare with HF, apa pun saya HF ni, H dengan F boleh form 2 hydrogen bond sahaja. Sebab tu even though polarity HF lagi kuat daripada H2O, tapi disebabkan number of hydrogen bond yang boleh terhasil oleh H2O lagi banyak daripada HF, sebab itulah boiling point untuk H2O lagi tinggi daripada HF. Itu aku kena kenal memang kita tak nafikan HF, F awak punya fluorine memang paling tinggi dia punya electronegativity. Tapi tengok bilangan hydrogen bond yang boleh dihasilkan. Lagi banyak hydrogen bond, lagi banyaklah tenaga diperlukan untuk nak potongkan ikatan tu, nak putuskan ikatan hydrogen bond. Lagi banyak tenaga, memanglah lagi tinggi dia punya boiling point. So kita tengok adakah tu. Even though F is more electronegative atom, so H2O has higher boiling point than HF sebabkan H2O can form more hydrogen bond compared to HF. Sebab tu more hydrogen bond need to broken untuk H2O. Sebab H2O dia ada 1, 2, 3, 4. HF ada lebih kurang 2 sahaja hydrogen bond yang dia boleh buat. Tapi untuk antara HF dengan NH3 memang salah kita tengok pada electronegativity. HF lagi tinggi pula daripada, kalau ikutkan macam ni. Okay, dia punya boiling point. So memang HF lagi tinggi boiling point daripada NH3 disebabkan H pula. F awak lagi memang lagi more electronegativity punya atom compare to N. So memang lagi kuat lah hydrogen bonding untuk HF compare dengan N. So N kalau tengok dia ada lebih kurang, boleh buat lebih kurang 3 ataupun 4 boiling point, hydrogen bond. Cumanya dia punya electronegativity memang lagi tinggi daripada nitrogen. Yang ni tak ada masalahnya sebab kita nak explainkan between H2O dengan HF. So even though polarity dia
lagi tinggi daripada H2O, tapi bilangan hydrogen bond yang boleh dibuat oleh H2O lagi banyak daripada HF, sebab tu boiling point untuk H2O lagi tinggi. Itu je reason dia. Sebabkan bilangan hydrogen bond dalam H2O tu dia boleh buat lagi banyak. Lagi banyak intermolecular forces, lagi banyak tenaga diperlukan. Macam tu saja. So boleh? Agaknya boleh. Okay, ni kita comparekan boiling point dengan dia punya lebih kurang dia punya molecular weight yang lebih kurang sama. Ni untuk lebih kurang kepada organic compound lah. Contoh ether tapi dengan butanol. Kenapa butanol dia lagi tinggi? Kalau kira tengok molecular weight dia ataupun molar mass dia memang sama. Sebab kenapa? Bilangan karbon sama, bilangan oksigen sama, bilangan H pun sama. So molar mass memang akan samalah. Cumanya seorang ni hanya polar molekul saja di mana dia hanya ada dipole-dipole forces saja. So memanglah hydrogen bond akan lagi kuat daripada dipole-dipole forces. Dia pun sama, similar molecular weight. Ingat bila kita nak comparekan berkenaan dengan polarity, kita kena comparekan between similar molecular weight. Tak bolehlah seorang besar sangat molar mass dia, seorang kecil sangat molar mass dia. Itu tidak bolehlah. So ni memang sasar secara general hydrogen bond akan lagi kuat daripada dipole-dipole forces. Sama juga dengan etanami ni. Nanti korang jumpalah molekul-molekul ni semasa SEM 2, organic compound semasa SEM 2. So memang sasar hydrogen bond lagi tinggi, lagi kuat daripada dipole forces. So kalau kes ni soalan boleh kasih, okey dia bagi propane, dia bagi dimethyl ether, dia bagi etanol. So bila awak kira propane ni CH3, bukan CH3, apa pula saya, C3H tu 2, H tiba lupa tak, H268. C3H8 kalau dimethyl ether, C2OH ada 6 lebih kurang. Ni 12, C2 tiba-tiba lupa pula. Ada 1, 4, 6. Lebih kurang 6. So kalau kira dia punya molar mass, dia lebih kurang samalah. Ni dia comparable molar mass. Tapi kenapa boiling point etanol lagi tinggi? Kena tahulah, propane ni dia adalah kalau ingat balik dulu adalah alkane. Semua alkane adalah non-polar molekul. Ni memang sasar non-polar molekul. So non-polar ada apa je? Dia adalah new forces saja. Kalau yang ni ada O tapi dia tak boleh nak buat kalau perasan O dekat tengah-tengah, dia tak boleh nak buat hydrogen bond sebab H dia tidak attach pada O. Tak ada apa-apa, tak ada pun H yang attach pada O. So dia masih lagi polar molekul. Cumanya dia tak boleh buat hydrogen bond lah. Dia hanya boleh buat dipole-dipole forces saja. So ni masih lagi polar juga. Ni pun polar. Cumanya polar dia boleh buat hydrogen bond. Memang sasah lah untuk etanol lagi tinggi boiling point disebabkan dia punya forces ada hydrogen bond. So caranya kena pastilah awak punya tu polar kena polar. Bila polar dia boleh buat daripada forces ke dia boleh buat hydrogen bond. Kita tahu kalau ada hydrogen bond memang sasar dia punya intermolecular forces lagi kuat daripada dipole-dipole forces. Soalan boleh keluar macam itu. So tak pun bagi susunan, sila susun mengikut boiling point yang awak rasa berdasarkan dia punya intermolecular forces. Akan susun lah. Polar maksudnya etanol, kalau ikutlah dia nak susunan secara decrease ataupun increase. Depends pada soalan. Okay, nak tanya setakat tu berkenaan faktor influence hydrogen bond, elektronegativity dan bilangan hydrogen bond. Tak ada. Tak ada, saya teruskan. Okay, ni solubility. Okay, sekarang kita nak tengok properties berkenaan dengan solubility lah.
berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi, yang boleh mempengaruhi awak punya molekul sekiranya dia ada hydrogen bond, iaitu solubility, dia punya kelarutan dia. Okay, so senang cerita, apa-apa molekul yang boleh form dengan hydrogen bond maksudnya dia larut. Apa molekul yang boleh buat hydrogen bond dengan air, sebab kita nak larut dalam air sebenarnya. Apa-apa molekul yang boleh form hydrogen bond dengan air, dia boleh larut. Dia punya solubility maksudnya soluble lah, soluble in water. So kalau tengok semua ni, contoh NH3 boleh buat hydrogen bond dengan air. So maksudnya dia boleh larut dalam air. Kalau yang ni carbonyl group, nanti awak belajar lah. Ni adalah yang warna biru tu ada carbonyl group. Dia boleh bond dengan hydrogen bond dengan air. So dia boleh larut dalam air. Benda lain ni sama juga etanol, dia boleh larut. Ni pun boleh larut sebab dia boleh form hydrogen bond. Ni lagi jelas lah. Punya amonia ada hydrogen bond dengan air. So ni pun sama juga, carboxylic acid ni, carboxylic acid ada boleh buat form hydrogen bond dengan air. So maksudnya dia boleh larut dalam air. Cumanya kita nak tengok kelarutan tu sama ada tinggi ke rendah. Maksudnya lagi senang ke tidak kita nak larut tu. Very soluble or slightly soluble ataupun very insoluble. Memang langsung tak boleh nak larut dalam air. Itu depends pula pada, kalau perasan, nampak dia punya kebesaran ataupun macam nak cakap, dia punya kita panggil sebagai hidrokarbon yang punya portion yang besar. Okey, kawasan yang, kalau perasan, yang kawasan yang boleh buat hydrogen bond yang belah sini. Inilah sebab yang belah sini OH ni akan form hydrogen bond dengan air. Yang ni akan form hydrogen bond. Okey, tapi dia punya kelarutan tu akan makin berkurang, maksudnya makin tidak larut sekiranya dia punya RMM lawak lagi bertambah. Kenapa? Kalau perasan yang besar ni, maksudnya dia punya kawasan portion yang non-polar. Ni kan non-polar, ni semua ni non-polar, ni non-polar. So portion non-polar punya hydrocarbon tu dia lagi besar. So lagi besar awak punya portion yang tidak boleh larut, iaitu portion non-polar tu, lagi kuranglah probability untuk dilarut dalam air. Sebab ni tak larut. Ni kawasan yang tak larut. Ni yang kawasan larut. So dia punya of course lah, dia punya kawasan yang tak larut tu mendominasi kan. Kawasan larut ni tepi je. So sebab tu lah untuk oktanol, dia very insoluble in water. Sebab kenapa? Portion yang tak larut tu lagi besar daripada portion larut. So senang cerita, RMM adalah inversely proportional dengan solubility. So lagi tinggi awak punya RMM, lagi akan berkuranglah awak punya solubility untuk sesuatu molekul tu. Sama juga dengan benzoic acid dengan acetic acid. Kalau benzoic acid, sebab kawasan yang ni lagi besar, ni yang kawasan tak larut, yang tak boleh larut, lagi besar daripada kawasan yang boleh larut. Ni kawasan boleh larut. Kawasan tak larut tu lagi besar daripada kawasan yang boleh larut, yang boleh soluble dalam air. So menyebabkan benzoic acid sebenarnya insoluble in water. Ini sepatutnya bila dia, secara generalnya, secara generalnya sekiranya molekul tu boleh form hydrogen bond dengan air, dia boleh larut. Tapi dengan syarat tengok dia punya RMM juga. Sekiranya RMM lagi tinggi, lagi rendahlah dia punya kelarutan dalam air. Okay. Boleh terima yang tu? Harapnya sampai. Boleh. Yang sama je. Okay, so sekarang kita nak tengok density of water compared to ice. Okay, kenapa ice boleh tenggelam, nak cakap, timbul atas air. Tengok, kalau awak order ais kosong ke apa pun, semua ais kan timbul kan dalam cawan tu apa ataupun dalam gelas. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa ais, kalau tengok dalam tu, maksudnya dia have lower density compared to its liquid. Sebab bila awak order ais kosong, ais tu tenggelam ke timbul? Of course lah timbul kan. So kenapa boleh, kita nak tengok kenapa bolehnya ais
timbul dalam air itu sendiri. Okey, disebabkan, pasal kat sini, bila jadi ais, awak punya air tu dia akan membentuk satu ruang. Ini nampak ruang? Kita panggil sebagai hexagon. Kalau nampak ni bentuk hexagon, dia akan memberi space ataupun volume kat tengah-tengah ni. Akan bagi volume. Maksudnya bila ada volume dalam tu, maksudnya ada udara dalam tu. Maksudnya dia ada memberi satu space, volume bila dia jadi ais. Sebab tu dia punya, macam awak fikirkan dia macam bola. Dia jadi macam bola yang dalam tu ada volume. Ada volume of gas dalam tu. Ataupun gas lah, maksudnya adalah volume space kat dalam tu. Yang menyebabkan dia punya density dia akan makin rendah compare dengan dia punya liquid. Sebab itulah menyebabkan ais boleh float, boleh timbul. Okay, ni bentuk dia. So kita nak ceritakan ni, macam mana kita nak explain kenapa H2O punya solid less dense than H2O punya liquid. Disebabkan bila awak punya H2O tu dalam keadaan solid, dia akan membentuk secara tetrahedrally dengan 4 H2O yang lain. Kalau tengok tadi gambar, kita balik. Okay, kalau perasan ni satu molekul, dia sebenarnya ada lebih kurang, dia akan form 4 lah, lebih kurang 1, 2, 3, patutnya satu lagi 4 kat luar sana. So dia akan bond secara tetrahedrally dengan 4 molekul air yang lain. Itu dia kata tetrahedrally bonded to another 4 H2O with 4 hydrogen bonding per molecule. Ingat balik tadi kan H2O dia boleh form 4 hydrogen bond. So 4 hydrogen bond ni dengan 4 H2O yang lain lah. Tapi dan secara tetrahedral. Kenapa saya tetrahedral? Sebab ingat balik H2O dia punya electron pair arrangement adalah secara tetrahedral. Okay, so bila kes macam tu, bila dia bentuk secara tetrahedrally, dia akan form satu open structure. Kita panggil dia punya term sebagai open structure. So open structure tu akan memberi satu volume, satu space dan satu larger volume. So akan menyebabkan dia punya density lagi rendah daripada dia punya liquid. So nampaklah ni molekul air. So dia memberi space lah, nampak dia bagi ruang, satu volume kat tengah-tengah tu. So menyebabkan dia punya density akan lagi rendah compare dengan dia punya liquid. So ni sekadar pengetahuan awak kenapa snowflake have 6 sides. Sebabkan daripada water molekul, sebab bila dia freeze, dia form 6 side ring hexagon. So as more molecule freeze in the snowflake, become 6-pointed crystal. Kata tadi kau perasan, dia bentuk, ais awak akan bentuk dalam keadaan hexagon. Sebab tu selalunya snowflake, kalau siapa-siapalah dapat pergi snow, dapat tengok snow, dia akan bentuk snowflake awak akan bentuk, salji tu bentuk lebih kurang hexagon. Ada 6 point kat situ. Cumanya bentuk dia memang setiap kali tu akan lain-lain lah. Itu subhanallah lah. Okay. So ada tak faham tak untuk density ni? Density ni kena faham kenapa solid lagi rendah dia punya density daripada liquid, kenapa ice boleh float dekat dalam water. Sebab pertama kena cerita, awak kena ingat dia tetrahedrally bonded dengan 4 H2O yang lain. Yang kedua, bila dia bonded tu dia akan form open structure, mesti ada perkataan open structure. So open structure itulah yang akan memberi volume dan juga space. Benda tiga tu lah. So benda tiga-tiga tu yang akan yang menyebabkan awak punya water solid ice tu akan lower density dia. Itu dia punya explanation. Ni lah explanation 4 ni. Bila nak explain kenapa solid untuk yang ataupun ice lagi rendah dia punya density daripada liquid. Okey, ada nak tanya? Dekat tu? Enggak ada. Alamak, salah copy pula soalan. Okay, so tengok soalan tutorial. Tengok soalan tutorial 4.4.
Tadi kita dah tengok pada soalan nombor 1. What types of intermolecular forces exist? So settle. Okay, so nombor 2 tu what factors that influence the strength of van der forces? Tengok dalam nota. Tadi ada 3 molecular size iaitu RMM, shape dengan polarity. Okay, explain briefly. Ni. So suruh explain briefly following statement. Boiling point siapa lagi tinggi, dia suruh explain briefly about statement. Dia kata boiling point ICL lagi tinggi daripada BR2. Kenapa? I2 lagi tinggi daripada BR2. Kenapa? So dia cakap molar mass untuk etanol dengan methyl ether lebih kurang sama, tapi dia ada mempunyai different boiling point. Kenapa pula macam tu? So tadi pula water ada molar mass 18 gram per mol, tapi dia ball 373 while etanol hanya dia punya molar mass 46, tapi dia ball lagi rendah sedikit daripada 351. Apa beza kedua ni untuk H2O dengan etanol? Soalan nombor 4, dia suruh illustrate the formation hydrogen between water molecule. Kena lukislah. Nombor 4 yang A ni kena lukislah illustrate hydrogen bond between water dengan water. Macam mana awak nak form hydrogen bond? So yang untuk A ni, tengok dulu A. So A kena lukislah water punya structure contohnya. Lepas tu awak bondkan. Ingat bila kita nak illustratekan untuk intermolecular forces, awak kena buat secara garis putus-putus. Lebih kurang lah macam tu. So nanti bagi tahu lah itu adalah hydrogen bond. Yang garis putus-putus tu kena label lah, itu adalah hydrogen bond. Okay, dia kata B, why ice is less than water? Provide illustration. Okay, tak payah nak provide illustration tu. Awak kena just ingat kenapa dia punya ice tu is less dense than water. Tengok balik daripada nota pun tadi. Baru tadi nota ada 4 point tadi tu lah. So nombor 4 settle. Kita tengok pada nak tengok pada nombor 3 ni. Okay, kenapa ICL lagi tinggi boiling point dia daripada BR2? Anyone? Hydrogen bond Hydrogen bond. Oh pula hydrogen bond. Mana ada H? Electronegativity. Electronegativity. So kenapa dengan electronegativity? Kenapa dengan iodine? Okay, ICL. so ICL lebih tinggi electronegativity daripada BR2. So tak sampai lagi tu. Dia punya molekul. Lepas tu kita nak kaitkan dengan apa lagi? Forces dia apa? Itu key point awak. Awak sebelum ingat bila cerita pasal boiling point, awak kena pasti forces. Sebab forces dia apa? Van der forces, kalau tahu dia van der forces, dia dipole ke dia London forces. Tu. Sekarang ni awak tu ICL dengan BR2 memang sasar bukan hydrogen bond sebab masing-masing tak ada H. Kalau ada H pun masing-masing tidaklah bond dengan FON. Tak ada FON pun dalam tu. So memang sasar hydrogen bond memang kena kick lah. Sekarang kita nak tengok pada van der Waals forces. So untuk A, ICL dia apa? Polar ke non-polar? BR2 pun polar ke non-polar? Dari situ awak kena tahu forces dia apa. BR2 forces dia apa. Itu kan dia punya step by step. So ICL polar ke non-polar? Polar. Tu awak nak explain, awak kena pasti dulu. Kita nak explain ni. Awak kena cerita dulu. ICL adalah polar. So kalau polar, kenapa dengan polar pun dia ada apa je forces dia? Dipole. Dia ada dipole forces. Okay, tapi first, kira tak dia punya RMM ni? Saya dah bagi tahu dah. Berkenaan dengan boiling point, first awak kena kira dulu RMM. Adakah dia comparable ataupun adakah dia seorang lagi besar, seorang lagi kecil? Itu kena tahu dulu juga. So, dah kira?
ICL ke BR2 dia punya molar mass lagi besar? Labah cari ni dia punya molar mass ke? Cari sekarang. Cepat cari. Kalau tak saya tinggal, saya buat bodoh je, saya tak discuss lah soalan ni. Nanti kan tiba soalan boleh keluar macam ni kan. Soalan boleh kan? Soalan, okay, dia bagi statement. Boiling point ICL dengan BR tu lagi tinggi. Lepas tu dia bagilah contohlah dalam tiba-tiba dia kata kenapa? Suruh explain. Adalah apa ni jawapan dia. Kena pilih ke apa ke. Tak pernah awak kena explain. So nak explain ni macam mana? Dah tahu ke dia punya RMM? So RMM siapa lagi besar, siapa lagi kecil? BR tu lagi kecil. BR tu berapa? BR tu berapa? BR tu lagi kecil. Berapa nilai dia? 160. 160. Untuk yang lain? Kalau ICL? 162. 162. Tak boleh kata lagi kecil lagi seorang lagi kecil seorang besar. Kalau 162 dengan 160 kita boleh panggil dia sebagai comparable molar mass. Ada comparable molar mass. Tak boleh kata BR tu lagi kecil, ICL tu lagi besar. Dia lebih kurang sama je, beza berdua je. So kita boleh cakap dia comparable molar mass ataupun lebih kurang similar molar mass. So bila similar, kita tengok pada shape ataupun dia punya polarity. So dalam kes ni shape tak boleh lah sebab shape dia masing-masing linear je. Sebab ICL bentuk macam ni je pun. BR tu pun macam ni je pun, linear masing-masing tegak macam tu saja. So kita tengok pada dia punya polar ke non-polar molecule. So tadi kita tahu dah ICL kalau nak kata polar, which is dia ada dipole forces. BR tu polar ke non-polar? Non-polar. Non-polar. Sudah tahu non-polar, dia hanya ada London forces saja. So kes ni kenapa tadi ICL lagi tinggi dia punya boiling point? Sasar dia macam ni tak tahu dah. Okey, ICL lagi tinggi disebabkan dia punya strength untuk dipole lagi stronger daripada London forces. Sebab tu ICL dia punya boiling point lagi tinggi daripada BR2. Ni first kena check dulu RMM. Comparable ke tak comparable? Dalam kes ni comparable, baru kita cerita berkenaan dengan polarity. Itu step by step. Soalan nampak simple macam tu, dia sudah explain, tapi sudah explain apa explanation point awak kena ada. Kena cerita dulu comparable molar mass, and then baru bagi tahu okay, ICL polar molecule, BR2 non-polar molecule. Tapi sebabkan tu ICL dia ada dipole forces, while BR2 ada London forces. Disebabkan itu juga ICL dia punya dipole forces lagi kuat daripada London forces, menyebabkan more energy needed to overcome dipole forces. Sebabkan itulah ICL dia punya boiling point lagi tinggi daripada BR2. Nampak dia punya cara nak explain tu. Okay, so tengok pada soalan seterusnya, I2 higher than BR2. First, RMM sama ke tidak? BR2 dah tahu dah tadi, 160. Okay, I2? 253.8. 253. Ni barulah besar. Baru kita tahu I2 dia punya RM lagi tinggi daripada, saya nak tulis 160 daripada BR2. Dalam kes ni kita cerita pasal RM sahaja, di mana memang dua-dua pun non-polar molecule pun. Which is dua-dua hanya ada London forces sahaja. So dalam kes ni I2, ingat balik, bila RM lagi tinggi, bila lagi tinggi RM, lagi tinggi juga awak punya, lagi kuat awak punya van der forces ataupun lagi tepat London forces tersebut. So bila RM lagi tinggi, London forces untuk I2 pun lagi kuat. So menyebabkan more energy needed to overcome khas untuk I2
Sebabkan itulah boiling point untuk air tu lagi tinggi daripada BR2. So nampak, first point kena cari dulu RMM. Comparable ke tidak? Sedang kes ni air tu lagi besar. So bila besar kita tahu dah, bila RMM dia kan directly proportional dengan van der Waals forces. Lagi tinggi lagi tinggi RMM, lagi kuat lah punya London forces tu. Sebab itulah dia punya boiling point lagi tinggi. Okey, tengok pula yang C. Kalau yang C, molar mass untuk etanol diameter itu lebih kurang sama bila kira. Tapi dia punya different boiling point. Kenapa? Kenapa gitu? Dia dah bagi tahu dah, molar mass sama. Comparable molar mass, settle. Diorang ni sama molar mass. Tapi kenapa yang etanol dengan methyl ether tidak sama boiling point? Apa bezanya? Kenapa boleh gitu? Etanol ada apa? Methyl ether proses dia ada apa? Boleh? Tak boleh? Tak boleh nak keluarkan? Baru tadi kita belajar etanol dia boleh buat hydrogen bonding. Dia ada hydrogen bond. Dua-dua ni polar. Tapi seorang ni ada ekstra dia boleh buat hydrogen bond. Tapi untuk methyl ether dia hanya boleh buat dipole-dipole proses sahaja. So memang sasar hydrogen bond lagi kuat daripada dipole-dipole proses. Disebabkan itu untuk etanol dia punya boiling point akan lagi tinggi daripada ether. Macam tu lah, aku dah tahu juga metanol, yang alkohol, semua alkohol boleh buat hydrogen bond. Yang ada OH tu semua boleh buat hydrogen bond. Cuma satu je lah hydrogen bond dia boleh buat. Itu yang kita tengok pada soalan nombor yang D. Okay, yang D masih lagi guna etanol. Kita tahu etanol boleh buat hydrogen bond. Water pun boleh buat hydrogen bond. Tapi kenapa awak punya water lagi tinggi boiling point comparekan dengan etanol? Sebab kan apa Faizi? Lebih banyak hydrogen bond. Ya, ingat tadi H2O boleh buat lagi banyak hydrogen bond, lagi banyaklah tenaga yang diperlukan untuk nak putuskan ikatan hydrogen bond dalam water compare dengan etanol. Etanol satu je. Dia boleh buat satu je hydrogen bond. Tapi untuk water tadi kita dah tahu dia boleh buat lebih daripada 2 ataupun kalau tengok kita boleh buat 4 hydrogen bond dia boleh buat. 1 dengan 4. Of course lah, even though dia punya molar mass lagi rendah untuk water, tapi disebabkan banyak hydrogen bond dia buat, lagi banyak hydrogen bond, lagi susahlah kita nak putuskan ikatan dia tersebut. Sebab tu tenaga dia banyak, sebab tu dah boiling point dia pun tinggi. So boleh, sebab tu untuk kes boiling point dan juga intermolecular forces ni, awak kena tahu yang pertama RMM lah, tengok pada RMM. Yang kedua berkenaan dengan polarity. Dan untuk hydrogen bond khasnya untuk water memang ekstra sikit sebab dia boleh form banyak hydrogen bond. Okay, so far boleh? Nanti saya share lah balik. Saya buat tulisan kat sini tadi. Lepas tadi soalan nombor 4. Tadi saya kata illustrate formation hydrogen bond. Ingat balik bila awak nak lukis pastikan garis putus-putus. Buatlah O dengan H satu lagi ataupun nak lukis lagi. Buatlah banyak sikit nak tunjukkan hydrogen bond tu ataupun pada molekul yang sama. Yang O ni boleh buat sampai 2. Buat lagi satu lagi H. Hydrogen bond, water yang satu lagi supaya nak menunjukkan lagi banyak hydrogen bond lah dia boleh buat. So tu ni adalah hydrogen bond. Try lah lukis. Try lah fahamkan lukisan untuk illustratekan macam mana formation of forces, intermolecular forces. Kalau yang B, saya lebih tekankan awak untuk tahu yang explanation sajalah. Illustration tak apa, tak payah sibuk. Maksud saya boleh abaikan lah. Sebab selalunya calon dia ataupun student dia lemah sikit part explanation ni. Tadilah kita ada 3 point di mana bonded secara tetrahedrally dengan 4 hydrogen bond yang lain. Dengan 4 H2O yang lain. So dia akan form open structure. Mesti ada perkataan open structure.
Yang kedua, bila open structure tu, yang ketiga dia akan form space dan juga akan memberikan larger volume. So bila adanya larger volume dan juga space menyebabkan dia punya density dia akan lagi rendah. So ada 4 point bila kita nak cerita pasal kenapa ice is less dense than water. Okay, tak ada apa. Itu sahaja